Salam Baitullah ini dibawakan khas oleh Bank Rakyat, bank pilihan anda, dan Rakyat Travel. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara para penonton yang dirahmati Allah sekalian, salam Baitullah kembali menemui anda dengan bertemakan memetik ibrah membentuk syakhsiah. Dan pada malam ini saudara para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sesuatu yang amat menduka citakan kita. Kerana apabila ujian itu datang, pastinya akan membusarkan hati dan menggelisahkan sedikit perasaan kita. Apapun saudara yang dirahmati Allah sekalian, sebagai seorang Muslim, kita harus menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di situlah nilai kehambaan akan diuji tentang kasih sayang Allah terhadap hambanya. Saudara yang dikasihi sekalian, kita ikuti sidang media yang baru saja berlangsung sebentar tadi. Hari ini satu jenazah jemaah haji Malaysia yang telah pun dikenal pasti, iaitulah Allahyarhamah Rusiah Sua, 56 tahun daripada Sungai Perak. Saya bagi pihak yang amat berhormat Perdana Menteri, Kerajaan Malaysia dan Tabung Haji ingin mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga Allahyarhamah, dan kami semua amat berduka cita dan simpati dengan ahli keluarga waris serta menasihati mereka untuk bersabar dan tabah dengan dugaan ini. Pada masa yang sama, kami berharap waris-waris yang lain akan terus bersabar dan berdoa kerana tabung haji, khususnya tabung haji di Makkah, akan terus berusaha sedaya upaya untuk terus mencari mangsa-mangsa di hospital-hospital berdekatan serta memastikan segala proses pengecaman diselesaikan secepat mungkin. Tabung haji akan memaklumkan perkembangan terkini daripada masa ke semasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benarlah janji Allah. Sesungguhnya daripada Allah kita datang dan kepadanya juga kita akan kembali. Sebagai hamba Allah, kita perlu menerima keadaan ini dan didoakan mudah-mudahan ahli keluarga mangsa akan tabah, dan kita mendoakan lagi kepada jemaah haji yang hilang, mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusan. Dan bagi kita di Malaysia, jangan resah dan gelisah. Kita pohon doa pada Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak agar sesuatu yang diberikan kepada mereka di sana adalah suatu ganjaran yang cukup besar. Baiklah rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin teruskan perkongsian ini bersama dengan rakan tugas saya, Zaira. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Nabil. Pastinya kesayuan dan juga kesedihan itu kita rasai bersama pada malam ini. Dan pada malam ini juga Ustaz, sebelum kita berlintas langsung dari Tanah Suci Makkah, saya ingin kongsikan sesuatu mungkin sedikit sebanyak dapat kita ubat kesedihan kita pada malam ini, iaitu yang kita panggil sebagai mutiara kata yang cukup istimewa untuk saya kongsikan sebenarnya. Jika kamu merasa kecewa, alihkan pandangan kamu ke arah sungai. Airnya tetap mengalir biarpun berjuta-juta batu yang menghalangnya. Dan jika kamu merasa sedih, alihkan pandangan kamu ke langit. Dan sentiasa ingatlah, Allah sentiasa bersama-sama dengan kami. Dan untuk itu kita akan terus bersama dengan Syahril yang akan melaporkan berkenaan dengan perkembangan terkini jemaah haji kita di sana. Jadi Syahril, silakan dengan laporan.
Baik, silakan Syahrul. Baik, terima kasih Zaira di Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kembali berita langsung bersama saya Syahril dari Tanah Suci pada ketika ini. Dan untuk saya maklumkan sekali lagi mungkin kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga penonton yang mungkin terlepas sidang media yang telah pun dibawakan secara langsung sejam yang lalu oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair Baharom, bahawa satu berita duka cita mengenai seorang jemaah Malaysia di Tanah Suci ini, yang mana hari ini sebenarnya merupakan hari pertama Lembaga Tabung Haji dibenar untuk membuat proses pengecaman jenazah melalui 108 gambar yang telah pun diedarkan di bilik mayat di Kota Mekah ini. Dan pasukan perubatan tabung haji sebenarnya telah dibenarkan masuk ke bilik mayat untuk proses pengecaman pada jam 10.30 pagi tadi waktu Arab Saudi ataupun 3.30 petang waktu Malaysia. Dan proses pengecaman dilakukan melalui pengecaman diri, buku rekod kesihatan, PAS dan juga gelang pengenalan diri jemaah dan juga ujian DNA. Apapun suka saya maklumkan, hari ini satu jenazah jemaah haji Malaysia telah dikenal pasti, iaitu Allahyarham Rusiah Suar, 56 tahun dari Sungkai, Perak. Dan seperti yang kita sedia maklum, Allahyarhamah Rusiah Suhar merupakan salah seorang dari 8 jemaah haji yang hilang ketika tragedi kren tumbang di Masjidil Haram pada Jumaat lalu. Jadi sama-sama kita doakan agar roh Allahyarhamah Rusiah Suar, seorang jemaah haji Malaysia dari negeri Perak, ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman, insya-Allah. Jadi untuk makluman anda semua juga, pada beberapa jam yang lalu kami di sini juga turut dimaklumkan oleh ketua rombongan Haji Malaysia, pada ketika ini juga pihak perubatan dan juga dengan kerjasama pihak Muassasah Asia Tenggara dibenarkan masuk secara berperingkat ke semua hospital-hospital di Arab Saudi ini, kerana masih ramai lagi sebenarnya mangsa-mangsa yang cedera pada tragedi kren tumbang pada Jumaat lalu itu ditempatkan di hospital-hospital Arab Saudi yang masih lagi belum dikenal pasti identiti negara mereka. Jadi insya-Allah kita doakan 7 lagi jemaah Malaysia yang hilang, insya-Allah sama kita doakan mungkin akan berada di hospital-hospital di sekitar Arab Saudi ini, kerana mereka pada ketika ini ataupun di pihak Arab Saudi sendiri mereka menggunakan proses merawat dahulu sebelum identiti pesakit-pesakit yang berada di hospital ataupun mangsa-mangsa yang cedera dapat dikenal pasti identiti mereka. Jadi kita akan dapatkan maklumat dari semasa ke semasa sebenarnya, dan itu untuk 7 lagi mangsa yang hilang sebenarnya. Apapun bagi mangsa yang cedera, seperti yang kita ketahui 10 mangsa ataupun jemaah Malaysia yang cedera dalam tragedi kren tumbang Jumaat lepas, 5 daripada mereka yang sebelum ini ditempatkan di klinik Abrash Al-Janajriyah telah pun dibenarkan keluar wad, dan pada ketika ini mereka sedang berehat di bilik di bawah pemantauan pasukan perubatan tabung haji sendiri. Manakala beberapa jemaah lagi termasuk 3 jemaah Malaysia yang berada di hospital Arab Saudi juga pada ketika ini berada dalam keadaan stabil. 2 lagi jemaah Malaysia masih lagi diberi rawatan di hospital tabung haji juga berada dalam keadaan stabil. InsyaAllah mereka seperti yang dimaklumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri sejam yang lalu, insya-Allah mereka juga mungkin ataupun akan cuba dibawa untuk wukuf di Padang Arafah nanti dan menyempurnakan rukun Islam kelima dalam menunaikan ibadah haji pada kali ini, kerana ibadah wukuf kita insya-Allah akan bermula pada 22 September ini, dan jemaah Malaysia secara keseluruhannya akan dibawa bergerak ke Padang Arafah insya-Allah selepas zuhur pada 22 September ini, sebelum mereka bermabit di Muzdalifah dan juga akan bermalam di Mina nanti. Jadi ini antara yang dapat saya laporkan perkembangan terkini. Cumanya kami di media RTM juga pada seketika tadi turut menelefon ataupun mendapatkan maklumat terkini dari Ketua Polis Negara, dan beliau memaklumkan kepada pihak kami mungkin kerjasama akan dibuat dengan kerajaan Arab Saudi untuk membawa
pasukan DBI dari Malaysia, iaitu pasukan pengecaman mangsa bencana untuk ke sini kerana pihak DBI Malaysia adalah diisytiharkan antara yang terbaik di dunia dalam mengecam DNA mangsa bencana yang telah pun kita sedia maklum kepada mangsa-mangsa MH17 baru-baru ini. Dan jika kerjasama ini mungkin terjadi, pihak DBI Malaysia akan dibawa ke sini untuk membantu proses pengecaman dan juga mungkin untuk memberi jawapan kepada segala pertanyaan 7 lagi jemaah Malaysia yang hilang. Jadi insya-Allah ini antara yang dapat saya laporkan terkini pada masa ini. Kita akan bersama setiap masa untuk sama-sama kita doakan sebenarnya agar 7 lagi jemaah Malaysia yang hilang dapat ditemui segera. Jadi Zaira, saya kira sekian saja pada masa ini. Para penonton sekalian, teruskan perbincangan dengan topik yang kita akan bawakan dalam Salam Baitullah malam ini. Silakan. Baik, terima kasih Syahril langsung dari Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Jadi sebenarnya satu berita yang cukup berat buat kita semua, tetapi apapun sama-samalah kita berpegang kepada kunci kesabaran dan juga ketabahan dalam menghadapi situasi ini dan terus mendoakan yang terbaik buat para jemaah haji kita, insya-Allah. Walaupun berat sebenarnya Ustaz untuk malam ini saya umumkan, tapi saya akan tetap teruskan tugasan saya untuk mengumumkan nama pemenang bagi kuis soalan harian Salam Baitullah untuk malam ini. Jadi antara pemenang-pemenangnya, yang pertama Jahidah binti Mat Jasin, yang kedua Muhammad Nazrul Anwar bin Muhammad Nur dan yang ketiga Bazid bin Esa. Tahniah diucapkan kepada para pemenang dan bagi mereka yang masih lagi belum berjaya, teruskan mencuba kerana mudah saja caranya. Anda hanya perlu menghantarkan jawapan anda menerusi SMS dengan hanya menaipkan salam, jarakkan jawapan anda sama ada A, B ataupun C dan hantarkan ke 66300. Baiklah, untuk itu kita akan tengok dulu cara-cara penyertaan untuk kuis soalan harian dan juga soalan kuis terkumpul Salam Baitullah, dan sama-sama kita saksikan. Sertai kuis harian Salam Baitullah, anda perlu mendaftar menerusi SMS. Type salam, jarak, R, jarak, nama, jarak, nombor kad pengenalan, jarak, alamat dan hantar ke 66300. Untuk menghantar jawapan, type salam, jarak, pilihan jawapan dan hantar ke 66300. Penonton yang menghantar SMS terpantas dengan jawapan yang tepat akan terpilih sebagai pemenang. Rebut hadiah-hadiah menarik dalam kempen ceria beraya Bank Rakyat. Hanya langgan atau gunakan produk atau perkhidmatan terpilih untuk melayakkan diri. Dari sekarang sehingga 16 September 2015, Bank Rakyat, bank pilihan anda. Sertai kuis harian Salam Baitullah, anda perlu mendaftar menerusi SMS. Type salam, jarak, R, jarak, nama, jarak, nombor kad pengenalan, jarak, alamat dan hantar ke 66300. Untuk menghantar jawapan, type salam, jarak, pilihan jawapan dan hantar ke 66300. Penonton yang menghantar SMS terpantas dengan jawapan yang tepat akan terpilih sebagai pemenang. Alhamdulillah, saudara yang dirahmati Allah sekalian, kembali bersama kami dalam Salam Baitullah, memetik ibrah, membentuk syakhsiah. Terima kasih kepada penaja utama kita, Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel yang memberikan peluang kepada kita untuk terus mengikuti dan juga sama-sama kita mendapat perkhabaran daripada Tanah Suci maupun daripada tanah air, khususnya bagi pergerakan jemaah haji Malaysia. Dan Alhamdulillah, malam ini kita bersama-sama dengan seorang tetamu, iaitu Al-Fadhil Ustaz Ismail Abbas, seorang penceramah ataupun pendakwah bebas. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kebetulan Ustaz dah ada malam ni. Sebenarnya fokus kita berkaitan dengan tajuk kita, iaitu mengembalikan maruah ummah. Sedikit sebanyak ia ada kaitan dengan isu ataupun insiden yang baru saja berlaku. Dan kita sebenarnya ialah harapan kita nak pergi ke mana-mana, atau nak pergi buat ibadat umrah sekalipun ataupun haji, memang tujuan kita adalah dalam bentuk yang baik, bahkan balik pun dalam keadaan baik, dan tidak bercita-cita pun untuk kita mengundang kecelakaan. Bagaimana ataupun pandangan Ustaz daripada insiden yang berlaku itu?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Pertamanya terima kasih kepada Ustaz Nabil yang menjadi moderator malam ini dan kepada penonton di rumah juga di studio. Pertama yang kita kena faham ialah seruan kita semula. Kita menyebutkan di awal bertolak ataupun setelah para jemaah sampai di miqat, keluarlah satu kalimah yang cukup penting. Labbaik Allah. Aku datang ya Allah. Menyambut panggilan. Allah panggil. Jadi apa pun selepas itu, ia merupakan kesan kerana kita redha Allah panggil. Bayangkan betapa hebat orang yang menyambut panggilan Allah dan redha dengan apa pun berlaku. Sebab itu, lepas je kita melafazkan labbaik Allah, apa pun risikonya, itu Allah akan tanggung. Allah insya-Allah akan berikan yang terbaik pada kita. Sebab kita berjanji dengan Allah, aku datang untukmu ya Allah. Dan kita mengisytiharkan bahawa la syarikalah. Aku tidak akan bercakap bab lain ya Allah. Apa yang berlaku itu mu punya ketentuan ya Allah. Aku terima seadanya. Sebab aku hamba-Mu ya Allah. Sebab itu kalau kita faham dalam konteks ini, yang pertama ujian. Sebab itu dalam konteks kalau kita nak relate dengan tajuk kita, Ya saya. bila kita sebut je maruah, ditarik dengan satu orang ilmuwan kita. Fadilah Dr. Ustaz Muhammad Yusuf Al-Wa'i. Kita bila menyebut mengenai maruah umat, antaranya apa dia kata? Maruah itu tetap pada akhlak. Maruah itu letaknya pada akhlak. Dan akhlak orang Islam yang paling penting apa dia? Bila bertemu dengan ujian, yang paling penting adalah macam Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Ujian ni namanya disebut sebagai apa? Musibah. Musibah dalam hidup kita. Dan cara berdepan dengan musibah ni Allah ajar kita. Allah ajar kita macam mana berdepan dengan musibah untuk mendapat ganjaran berlipat ganda daripada Allah. Bayangkan penerima musibah dapat ganjaran lebih hebat daripada musibah itu sendiri. Apa Allah sebut? Allah kata, "Wa iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Mereka mengatakan, kata Allah, diuji dengan musibah, ucapan mereka, inna lillah, kita semua daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Dan Allah sebut dalam ayat sebelum itu apa Allah kata? Wa basyiris sabirin. Ulama tafsir kata mengapa sebut wa basyiris sabirin? Beri berita gembira pada orang yang sabar. Sabar dengan apa? Sabar dengan musibah ini. Sabarlah untuk apa? Pertama redha. Ini keputusanmu ya Allah, yang kami tak terlibat apa-apa. Bak kata di Syekh Ibn Atta'illah dalam kitab hikam beliau, sehebat mana pun kita cuba nak menerbusi tirai takdir Allah, kita tak mampu. Sebab itu bila kita menerima musibah ni, yang pertama Allah sebut sabar. Sampai Allah sebut dengan wabasyir, berita gembira untuk orang yang sabar dengan musibah. Sebab apa? Apa berita gembiranya? Allah sebut dalam ayat berikutnya. Wabasyirus sabirin. Kemudian Allah sebut sikap. Qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Cantik sungguh. Allah kata siapa yang menerima musibah ini dengan rela, dengan penuh adab sebagai hamba Allah, dengan penuh ketabahan, dan ini memang perintah Allah. Allah kata pertama, aku menerahkan rahmat daripada Allah. Penonton sekalian. Hebat orang dapat musibah apa dia? Rahmat. Dia layak dapat rahmat Allah. Walaupun belum dahului. Yang dapat musibah dah confirm. Sebab Allah kata, ulaika. Bukan Allah kata la'allah dah. Allah sebut ulaika. Mereka itulah. Yang pertama dapat rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Rahmat Allah. Salawatu min rabbihim. Rahmat yang kedua Allah sebut rahmat lagi. Walaupun selawat. Selawat apa dia? Maknanya naungan kasih Allah. Rahmat, Masya Allah. Allah beri rahmat lagi kat kita. Rahmat tuan-tuan sekalian, kalau kita tebak kata di orang ulama apa dia? Rahmat ni satu alam kongsi. Pada Allah ada 99 lagi. Bayangkan Allah beri rahmat dia kepada kita. Akhirnya Allah kata apa? Yang paling menarik. Wa ulaika humul muhtadun. Aku gulungkan mereka di kalangan orang yang mendapat hidayah aku. Masya Allah.
keluarga yang sabar, anak yang sabar, suami yang sabar. Allah kata apa? Aku beri kamu hidayah belakang. Tuan sekalian, hidayah tak ada harga. Hidayah tak ada harga. Harganya syurga. Allah sebut lain surah Yunus, tak silap saya pada Ustaz Nabil. Allah sebut saya ni, surah hidayah ni. Siapa yang dapat hidayah ni, Masya Allah, dia sedang menuju ke syurga. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Allah ajak kita ke syurga. Allah mengajak kamu semua ke syurga telah. Wa yahdi man yasha. Akan Allah hidayahkan. Siapa Allah kendaki untuk sampai ke sana. Atas siratal mustaqim. Maknanya mereka yang menerima musibah ni ujar Allah, Ya saya. dia mendengar itu. Yang kedua kita kena faham bahawa ini hakikat kehidupan. Yang macam Ustaz sebut tadi kan. Apa Allah sebut antara surah Al-Ankabut? Kullu nafsin za'iqatul maut. Thumma ilayna turja'un. Semua kamu akan mati, kemudian balik jumpa Aku. Jadi kalau kita boleh angkat sedikit kita punya tahap iman, mati bermakna jumpa Allah. Masya Allah. Sebab itu dia kenal hari sufi. Kematian ni adalah gerbang pertemuan dengan Allah. Allah. Allahu akbar. Sebab itu mereka rasa kalau dapat pulang ni Masya Allah. Ya. Jadi sebab kita sebagai orang yang menerima musibah ni, terutama saya syorkan sama ada macam kakak kita tadi kan. Saya rasa kakak lah kot. Sebab dia ni pun 6. Saya belum lagi pun 6. Baru nak. Ya. Jadi saya rasa dia kakak saya. Dan tentu dia ada anak macam saya. Dia pertama saya minta sangat-sangat. Yang Allah sebut tadi. Wabashir sabirin. Sabar. Sabar merelakan. Sebab itu Nabi besar pada kita. Tak salah kita nak menangis. Tak salah nak sedih Nabi kata. Yang Nabi larang Nabi kata apa? Allah tak azab kesedihan. Allah tak azab menangis. Yang Allah azab lidah. Jadi jangan bila kita diuji dengan benda ni, kita mula kata orang terlepas cakap. Kalau mak tak pergi tahun ni kan elok. Itu Allah akan mengazab. Tolong yang bercakap tapi menangis tak apa. Sedih tak apa. Itu memang sifat manusia. Ini berlaku masa saya menyaksikan apa? Kematian Sa'ad bin Ubadah di Madinah. Sahabat tengok dia menangis. Rasulullah, kamu menangis Rasulullah. Nabi kata, Allah tak akan mengazab orang yang menangis. Allah tak mengazab kesedihan. Yang Allah azab bila kita bercakap. Maknanya apa? Seolah kita tak menerima apa yang berlaku. Ini ketentuan Allah. Yang lain-lain tu keren dan sebagainya itu hanya sebagai sebab untuk Allah menyampaikan kepada. Yang penting kita berada di sana. Baik, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi saya rasa yang persoalan pokok kita sekarang adalah kita merestui apa yang Allah buat. Sebab itu kehendak dia. Ya, dan tak mungkin, bak kata atau ilah sekali lagi, tak mungkin yang Allah buat itu tak baik. Baik. Tak mungkin tak baik. Sebab Allah sebut dalam Quran bahawa Allah ni maha baik. Dan Allah sebut dalam Quran. Baik, insya-Allah. Ini keputusan aku. Terimalah. Aku akan balaskan berlipat kali. Satu kabar gembira kepada kita lah yang diuji, dan mudah-mudahan kekuatan itu hadir daripada dalam diri kita. Baiklah Ustaz, sebenarnya dalam situasi kita sedang berbincang ni, kita ada penonton di studio. Tak kita lupakan juga, iaitu Qaryah Masjid Al-Iman Desa Putra Sungai Merak Kajang. Assalamualaikum tuan-puan semua. Alhamdulillah, daripada tadi diam ikut perbincangan kita. Sebab kita nak bagi peluang juga pada penonton kita ni nak ajukan soalan, ataupun mungkin ada hajat. Saya tengok pada sahabat kita yang namanya Muhammad Fitri, nak ajukan soalan pada Ustaz. Silakan Saudara Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari kampung Sungai Merak, Desa Putra. Ingin bertanya soalan. Jika seseorang itu meninggal dunia ketika mengerjakan ibadah haji, apakah itu menandakan dia menerima pahala mati syahid? Terima kasih. Baik, terima kasih Fitri. Macam mana Ustaz? Dalam kes yang kita sedang hadapi, anda teringat satu peristiwa Nabi tanya, sahabat tanya Nabi, Rasulullah, umatmu ni syahidnya di medan perang aja ke? Nabi kata, kalau umat aku syahid di medan perang je sikit sangat yang syahidnya kan. Lalu Nabi beritahu apa dia? Antara yang diistilahkan mati syahid, hadis Bukhari Muslim ni, antaranya yang tenggelam, yang ditimpa runtuhan macam kes di Mekah. Kemudian yang mati masa bersalin. Ini antara umat Nabi yang bakal digunakan syahid. Jadi maknanya alhamdulillah bagi kita yang menimpa di Mekah ni, insya-Allah berdasarkan hadis Nabi ni, memang mereka dapat insya-Allah kesyahidan itu. Dan sebab itu kita kena doakan mereka supaya mereka terus sejahtera kepada Allah SWT berjalan. Mereka terus, roh mereka terus berjalan indah jumpa Allah SWT. Satu. Dan kepada kita yang masih tinggal, Allah sebut dalam surah, antaranya surah An-Nam, surah Ar-Ra'd tu, kalau kita rasa nak jumpa di keluarga di sana, Allah kata apa?
teruskan amal soleh. Besok di akhirat sana Allah kata apa? Bila kita datang, mak bapak kita datang, mana keluarga anak-anak? Tak datang lagi, ya Allah. Panggil. Bila kita soleh dekat sini, Allah akan himpunkan kita boleh berhimpun semua. Allah kata apa? Tunggu apa lagi? Nak tunggu apa? Tu syurga jalan. Tuan-tuan sila rujuk surah Ar-Ra'd mengenai Allah kata mereka yang kekal dalam jajaran kesalehan ini, keluarga yang soleh ini, besok di akhirat Allah himpunkan, kemudian Allah tanya, tunggu apa lagi? Tu, sila masuk syurga. Sebab kamu dan keluarga kamu yang soleh ini layak ke sana. Tolong hargai apa yang Allah sebut ni dan tolong jaga ibadah masing-masing supaya kalau kita rindu dengan mak kita, sampai kita berdoa, kita juga merasakan, ya Allah, kekalkan kami dalam kesalehan untuk menyertai ibu kami nanti masuk ke syurga-Mu, ya Allah. Itu sikap yang kita ambil. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ulasan yang baik. Menjawab soalan pada Fitri tadi. Mudah-mudahan berbungalah hati mereka yang mengharapkan dan mendambakan cinta Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak terkubur bagi kita apabila ujian itu datang. Mungkin keadaan itu akan sedikit sebanyak meruntun jiwa kita. Baiklah, rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, kita buka juga peluang kepada rakan pemanggil kita ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di talian? Saya Sofia. Saya bayangkanlah betapa beruntungnya kalau saya di tempat Allahyarham. Sebab meninggal pada hari Jumaat di Masjidil Haram, berjuta-juta orang solat jenazah dia, dan di Malaysia pun berapa juta orang baca Fatihah. Betapa beruntungnya saya, kalau saya di tempat tu saya bersyukur sangat. So saya minta waris tu bersyukur sangat. Itu satu saya nak tanya Ustaz, kalau macam dia nak niat dia niat haji, pergi sebab memang nak buat haji tapi tak sempat, macam mana haji tu? Adakah Allah Ta'ala, adakah dia mendapat pahala tak haji? Itu soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah Akbar. Satu kefahaman yang cukup cantik lah. Barangkali sebelum saya ketua pada saat, boleh saat? Boleh. Kalau kita masih ingat, siapa dia? Hamzah. Hamzah Abdul Muttalib. Dan 4 saudara Nabi kita Muhammad SAW. Tubuhnya hampir-hampir hancur, dicincang di Uhud. Dada dia belah, dirobik-robik dia. Sedih Nabi. Tiba-tiba tengah-tengah sedih itu Allah berikan ilham. Hamzah ini Sayyidus Syuhada. Terus lantik sebagai penghulu segala syuhada. Maknanya, muslimin, rakan-rakan sekalian, mata kita lain. Sisi Allah lain. Jangan terpengaruh dengan mata kita yang cukup lemah. Kan? Lihatlah dengan pandangan ilahi menerusi kacamata Quran. Kita akan dapat benda itu. Jadi, persoalan sama ada haji dapat tak dapat? Yang paling penting Nabi kata apa? Sifat kita mukmin apa dia? Antara kehebatan kita, Nabi kata, dari segi hadiah ni kan. Nabi kata, ada orang satu hari Nabi pergi ke perang Tabuk. Sampai di Medan, berehat, Nabi duduk. Nabi kata ada yang di Mekah itu satu kumpulan yang mereka tak pergi perang. Tapi tidak ada duri yang kita pijak. Yang kita merasa sakit, mereka dapat pahala. Tak ada batu yang kita sepak, luka, mereka dapat pahala. Sahabat tanya, macam mana ya Rasulullah? Nabi kata, bihusnin niyah. Kerana kebaikan niat. Jadi orang beriman ni, sebelum dia buat niat baik tu Allah kira. Maknanya apa? Niat sampai dulu daripada amal. Itu hebat Allah. Sebab tu kita bila beramal kan, kita bawa Allah Akbar, Allah dah kata sila. Macam Allah sebut ada diskusi kan. Kita datang selangkah, Allah datang. Jadi amat rugilah pula kita bila tak melangkah ke rumah. Allahu Akbar. Sebab tu kalau kita langkah dia rumah selangkah, Allah jemput 10 langkah. Masya-Allah. Itulah satu pemahaman yang perlu kita faham apabila kita dijemput Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih kepada pemanggil. Terima kasih Ustaz. Kita nak bawa juga rakan-rakan para penonton semua untuk kita saksikan bingkisan tetamu Allah ini. Setelah sekian lama menanti, akhirnya jemputan menjadi tetamu Allah berkunjung tiba, membuatkan pasangan warga emas dari Baling Kedah merasakan mereka adalah insan yang paling bertuah. Wahid Man Akib dan Halimah Ismail berusia 79 dan 71 tahun antara jemaah yang terpilih sebagai Duyufur Rahman bagi musim haji kali ini.
Sebelum tiba di Tanah Suci, pelbagai dugaan menimpa mereka. Namun, ia tidak pernah mematahkan semangat untuk menunaikan rukun Islam kelima. 2 minggu sebelum tarikh berlepas, kaki Pak Cik Wahid dijangkiti kuman dan memerlukan rawatan susulan. Bagi Makcik Halimah pula, cabaran terbesar menunaikan haji kali ini adalah kerana beliau tidak dapat berjalan dalam jarak yang jauh, melainkan terpaksa menggunakan kerusi roda. Kemalangan 4 tahun lalu telah menyebabkan tulang belakangnya retak. Di belakang ni, tulang belakang. Amarah 4 tahun dah. Balik mutu. Sebelum tu sihat lah, boleh jalan Kamu sihat. Duk motor. Lepas tu lepas balik motor tu? Tak ni lah. Tak boleh buat apa. 4 tahun dah tak buat apa. Pasal pun tak boleh dah. Hati tu pasal sebab tu pun tak boleh mari lah. Apa tu bahagia tak kata apa kan? Mari. Tak cerita lah sakit pun tak berani. Sokongan kuat dari 6 orang anaknya telah memberi semangat kepada kedua-dua pasangan warga emas ini untuk menyahut seruan ilahi ke Tanah Suci. Semua anak saya, anak-anak orang tu semua batu dia. Dapat tawaran tu dia ke tepi. Semua dia semua. Tak bisa boleh dia kata. Kita jangan tolak aja. Anak-anak saya. Boleh sokong pula anak saya. Anak-anak semua utama Faridah lah. Dia ada jaga masjid. Kata tak wajib duk jaga. Puasa terlalu apa sangat lah dia jaga kita. Apa semua dia bertanya lah kalau kita ada apa-apa. Mereka juga bertuah kerana rakan sebilik ketika berada di Madinah dan Mekah banyak membantu dalam soal urusan seharian dan terutama ketika perjalanan ke masjid. Dia macam sedih, dia kata, mungkin kot, dia kata sebab dia sakit, dia kata mungkin dia kata takut tak ada orang nak bawa dia. Tapi saya kata, tak apa, makcik nak pergi tak? Kalau macam hari, tiap-tiap hari tanya, makcik nak pergi tak Raudah? Dia kata, saya nak pergi, dia kata. Kata, jom, kan nak pergi, jom cepat kita pergi. Saya bersyukurlah sebab saya rasa macam, bila saya tolong dia, rasa saya pun mungkin ada yang, kata orang akan tolong kita. Boleh kita tolong sama antara satu sama lainnya ni. Bukan. Dia kalau dia ada salah kita tolong dia. Itu dia macam tu lah. Kalau kita tak tahu jalan ke sini untuk jalan ke ibadat. Dia bawa terusnya masa dia orang biasa, orang lama. Semoga kisah datuk dan nenek Memetik ibrah membentuk sahsiah. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam program Salam Baitullah. Satu-satunya program yang menjadikan penyampaian ilmu lebih interaktif dan juga menarik. Alhamdulillah, sebelum kita meneruskan ke fasa perbincangan yang seterusnya, Ustaz, ada seorang daripada rakan kita di Facebook mahu bertanyakan soalan kepada Ustaz Ismail daripada Abi Alid. Katanya, ada seorang bukan Islam mempersoalkan kejadian yang berlaku. Dia kata Tuhan Allah tu zalimlah kerana mengazabkan Duyuk Pur Rahman di rumahnya yang mulia itu. Jadi macam mana kita nak jawab balik kepada mereka yang bin Islam? Silakan Ustaz Ismail. Alhamdulillah. Pertama, dia bercakap begitu sebab dia tak faham. Sebab dia tak beriman. Itu je. Cuma saya nak ambil satu kisah menarik untuk melihat sikap setengah orang kafir. Nama beliau Bush, Mrs. Bush. Dia cuba mencari agama ke berbagai tempat. Dia masuk Buddha, masuk Kristian, habis masuk, akhir dia masuk NGO. Ditakdirkan Allah SWT, dia masuk NGO, terpilih untuk mengedarkan bantuan ke Gaza, Palestin.
Dia masuk satu kemah, bagi makanan. Masuk satu kemah, bagi makanan. Kemudian dia masuk satu kemah, ketua kepada kawasan. Dia kata, puan jemputlah makan. Kata adik perempuan ni, muslimah ni, terima kasih, saya akan makan petang nanti. Rupanya masa itu bulan Ramadan. Mengapa tak makan sekarang? Kami sedang berpuasa. Terus keluarlah ayat yang macam tadi lebih kurang. Aku heranlah Tuhan korang ni. Kata pengasih, tapi biar korang lapar. Kata sayang, biar korang dahaga. Ni Tuhan apa ni? Tuan-tuan, saya rasa artikel ni keluar dalam sinar harian. Beberapa waktu dulu. Kata muslimat jawab dengan penuh tenang. Tak marah pun. Dia kata, puan, pertama nak beritahu saudara, kami Islam. Jadi kepercayaan kami tak sama dengan kamu. Allah mengajar kami menerusi Muhammad SAW bahawa kami yang Islam ni semua bersaudara. Dan cara kami untuk menghargai persaudaraan ini, inilah bulan dia. Barangkali kami lapar sebulan. Baik, insyaAllah. Ada seorang kami lapar dah bertahun. Barangkali kami haus separuh hari. Sedangkan yang lainnya haus dah berhari-hari. Masya Allah. Jadi, inilah cara Allah menghargai iman. Jawapan yang cukup mudah dan ringkas. Baik, itu jawapan kepada mereka yang nak tahu tentang agama kita mudah-mudahan. Baik Zaira, kita teruskan lagi. Baik, terima kasih Ustaz. Kalau tadi kita sudah berlintas langsung dari Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah, sekarang ini kita akan bersama-sama pula dengan Dia Nawai yang kini berada di Kompleks Tabung Haji Kelana Jaya bagi melaporkan keberangkatan jemaah haji kita yang seterusnya. Jadi Dia, sila teruskan dengan laporan anda. Baik, terima kasih Zaira di studio. Saya Dia Nawai kini berlintas secara langsung di Kompleks Tabung Haji Kelana Jaya sempena keberangkatan para jemaah untuk menunaikan ibadah haji bagi tahun ini 1436 Hijrah. Dan jika dilihat seawal 4 petang lagi, keluarga, sanak saudara dan para jemaah dari setiap negeri sudah mula berada di perkarangan Kompleks Tabung Haji Kelana Jaya ini. Jadi untuk berbicara lebih lanjut mengenai perjalanan penerbangan pada malam ini, bersama dengan saya ketika ini ialah Pengarah Operasi Haji Kelana Jaya, Tuan Haji Muhammad Sawal Abong. Baik, Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana dengan penerbangan dan juga jumlah jemaah haji yang berangkat pada hari ini? Alhamdulillah pada hari ini penerbangan yang pertama tadi adalah daripada yang terakhir daripada Johor Bahru yang telah berlepas pada 12.20 tengah hari dan dijangka sampai jam 9.20 malam inilah. Dan manakala penerbangan yang kedua adalah KT-58 pesawat SW5101 yang telah melapor diri pada jam 9.30 malam ni dan dijangka akan berlepas melalui KLIA Sepang jam 1.30 pagi nanti, insyaAllah. Baik, mungkin ada penonton yang ingin mengetahui jadual penerbangan para jemaah kita untuk hari esok. Pada hari esok, maknanya tengah malam nanti ni ada satu lagi penerbangan yang akan berlepas, iaitu KT-59 pesawat SW5729 yang akan melapor diri pada jam 1.30 pagi hari ni, malam ni, dan dijangka berlepas pada 5.30 pagi pada 14 September insyaAllah. Dan ada juga satu lagi pesawat iaitu KT-60 pesawat MH8072 di mana jemaah haji ini akan melapor diri di TH Hotel ini pada jam 6.45 pagi esok dan dijangka berlepas pada 10.45 pagi. Baik, mungkin ada sedikit kata-kata yang ingin diberikan kepada keluarga dan juga para jemaah yang akan berangkat. Kepada jemaah haji yang akan berangkat pada KT-KT yang akan datang ini, kita pun telah memaklumkan bahawa terus dibawa ke Mekah dan diharap bakal haji terutamanya yang lelaki lah memakai pakaian ihram dan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Contohnya ada bakal haji yang datang mendaftar tetapi tidak memakai slipper seperti yang disyaratkan dalam semasa memakai ihram. Yang keduanya memastikan semua bakal haji menjaga kesihatan lah, sebab untuk pergi sana kita memakan masa dengan penerbangannya, dengan menunggunya dan sebagainya. Jadi jagalah kesihatan supaya betul-betul kita pergi ke Tanah Suci ini dengan keadaan kesihatan yang baik. Dan akhirnya kepada
sanak saudara ataupun waris-waris, jangan risau, insya-Allah tabung haji akan menguruskan semua bakal-bakal haji yang ada, yang telah pergi dan yang akan datang ni, dan tabung haji akan memberikan bantuan-bantuan yang sebaiknya bagi memastikan jemaah haji mendapat haji yang baru, mabrur insya-Allah. Okay, baik. Terima kasih Tuan Haji di atas perkongsiannya. Baik, juga bersama dengan saya ketika ini ialah salah seorang daripada jemaah yang akan berangkat pada malam ini, iaitu Puan Siti Bunga binti Cik Lah dari Baling Kedah. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. Mungkin Puan boleh kongsikan apakah perasaan dan perkara pertama yang terdetik di hati bila dipanggil menjadi tetamu Allah? Saya rasa gembira sangat sebab saya last minute baru dapat hari Ahad. Dah hari ni 13 bulan kan. Nak terbang saya dari rumah saya ada ke Baling, dari Baling ke Sungai Petani sehari 4 kali. Sampai kemarin dia panggil untuk buat pemeriksaan kan. Ambil buku tabung haji, apa semua tu. Saya rasa seronok sangat sampai 2 hari saya tak makan nasi. Lepas tu pula semalam saya buat persiapan untuk ke sini. Kawan-kawan saya penuh ramai. Tolong buat macam-macam. Seronoklah dengan kawan-kawan saya. Saya ucapkan dengan kawan-kawan saya terima kasihlah semua. Baik. Persiapannya bagaimana untuk berangkat pada malam ini? Persiapannya okeylah. Last minute pun sebelum tu dah persiapan dah. Last tak dapat surat tawaran. Dia orang dapat dah. Habis tu berhenti dulu. Bila dah dapat surat tawaran, hari-hari turun ke Baling, ke Sungai Petani. Seorang-seorang je. Mereka semua kerja. Habis tu rasa seronok sangat. Saya ucapkan terima kasihlah pada Datuk Aziz Abdul Rahim Ahli Parlimen Baling. Itu je lah. Ucapkan terima kasih pada anak-anak saya. Tolong isi-isi beg semualah. Seronok sangat. Terima kasih Puan di atas perkongsian perasaannya itu. Baik, terima kasih kepada Puan Bunga dan juga Tuan Haji Sawal. Dan walaupun jika dilihat pada ketika ini wajah para jemaah kita kelihatan sayu untuk meninggalkan kaum keluarga, namun saya yakin jauh dari sudut pandangan mata sebenarnya kegembiraan dan keterujaan itulah yang paling utama pada ketika ini untuk para jemaah kita, kerana teruja untuk menjadi tetamu Allah. Dan saya kira kita sama-sama untuk tidak henti mendoakan para tetamu kita, tetamu Allah ini untuk terus dilancarkan segala amal ibadahnya. Rabbi yasir wala ta'sir rabbi tamim bi khair. Bukan mereka sahaja, malah juga petugas-petugas tabung haji. Moga mereka juga dikurniakan kesihatan yang luar biasa, berpanjangan baiknya, diberikan kesabaran dan pastinya dapat menumpukan perhatian dalam menunaikan ibadah haji hingga membawa pulang haji yang mabrur insya-Allah. Jadi kepada penonton Salamatullah, teruskan menonton sehingga 28 September nanti untuk terus mendapatkan perkembangan terkini mengenai para jemaah haji kita Malaysia. Baik, Zaira, saya kira itu saja. Saya Diana Wai di sini di Kompleks Tabung Haji Kelana Jaya. Kembali ke Zaira di studio. Zaira, silakan. Baik, terima kasih Diana Wai langsung dari Kompleks Tabung Haji Kelana Jaya. Jadi sama-samalah kita mendoakan agar para jemaah haji kita akan terus diberikan kelancaran dalam menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini. Jadi untuk penonton di rumah, kita saksikan dahulu cara-cara penyertaan untuk kuis terkumpul malam ini. Kita saksikan. Untuk menyertai kuis terkumpul Salam Baitullah, anda perlu kumpulkan kesemua 10 kata laluan yang diberikan pada bila-bila masa sewaktu siaran program Salam Baitullah. Setelah lengkap kesemua 10 kata laluan, hantar jawapan melalui inbox Facebook Bank Rakyat, bank pilihan anda, beserta slogan "Saya suka menonton program Salam Baitullah" kerana tidak lebih 15 patah perkataan. Sertakan juga nama, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon. Penghantar 10 kata laluan yang tepat dengan slogan yang paling kreatif akan dipilih sebagai pemenang. Pelbagai hadiah lumayan menanti anda. Selamat mencuba. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam program Salam Baitullah ini. Sebelum kita ke fasa perbincangan yang seterusnya, kita saksikan dahulu reaksi salah seorang daripada anak mangsa para jemaah haji kita yang hilang. Jadi, kita saksikan. Assalamualaikum. Saya Muhammad Hafizan bin Muhammad Nur, anak kepada jemaah haji Puan Rohana binti Ismail. Saya mohon rakyat Malaysia mendoakan yang terbaik untuk ibu saya dan kami sekeluarga juga tidak putus-putus melakukan solat hajat.
Semoga usaha pencarian berhasil dan ibu saya dapat ditemui dengan keadaan selamat dan sihat walafiat. Baik, sama-samalah kita mendoakan agar mereka terus diberikan ketabahan dalam menghadapi situasi ini. Dan untuk itu kita akan terus berlintas langsung pula bersama dengan rakan setugas saya iaitu Yunus yang kini berada di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Jadi kita saksikan, silakan Yunus. 100% daripada kerja baik pulih dalam Masjidil Haram yang terjejas akibat runtuhan kren kemarin telah siap. Ketika ini, kerja terbabit berada di fasa akhir. Kami melakukan tinjauan di kawasan dalam dan luar masjid kira-kira pukul 11 malam tadi waktu tempatan. Kesan pecah dan lubang di lantai masjid akibat hentaman kepala kren yang putus telah ditutup. Lantai mama juga telah dipasang dan sekali pandang memang tidak nampak ada bezanya berbanding sebelum hari kejadian. Bagaimanapun, lokasi baik pulih itu masih ditutup. Begitu juga sebahagian daripada laluan sa'i. Namun, ia tidak menjejaskan aktiviti ibadah para jemaah. Jumlah jemaah haji juga semakin bertambah. Berbeza seperti malam sebelumnya, jemaah kembali membanjiri Masjidil Haram. Tinjauan di luar perkarangan masjid pula mendapati kren yang terlibat insiden masih belum dialihkan. Dipercayai bagi membolehkan kerja siasatan diteruskan. Pada ketika ini, kerja-kerja pembersihan sedang giat dijalankan. Namun, para jemaah haji tidak terganggu dengan urusan ibadah mereka. Laporan Muhammad Yusuf Muhammad Nur dari Mekah Al-Mukarramah. Baik, terima kasih Yunus. Itu dia sedikit sebanyak perkembangan yang kami dapat bawakan dan juga kongsikan kepada anda. Dan untuk itu, saya akan, kita saksikan dahulu soalan untuk kuis harian pada malam ini. Kita saksikan. Kuis harian Salam Baitullah. Berikut adalah soalan hari ini. Penyertaan sehingga 11.59 malam ini dan pemenang akan diumumkan pada hari berikutnya semasa siaran langsung Salam Baitullah. Anda mungkin pemenang bertuah kami. Selamat mencuba. Sertai kuis harian Salam Baitullah, anda perlu mendaftar menerusi SMS. Type salam, jarak, al, jarak, nama, jarak, nombor kad pengenalan, jarak, alamat dan hantar ke 66300. Untuk menghantar jawapan, type salam, jarak, pilihan jawapan dan hantar ke 66300. Penonton yang menghantar SMS terpantas dengan jawapan yang tepat akan terpilih sebagai pemenang. Membina maruah ummah. Itulah dia yang akan kita teruskan perbincangan pada penghujung bicara kita pada malam ini. Jadi Fadil Ustaz, bagaimana untuk kita kekalkan nilai maruah ataupun suasana yang telah pun sedia ada pada kita agar tidak dihilangkan ataupun tidak dilenyapkan begitu saja? Masih Ustaz Nabil. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum saya sentuh tadi, sebab cerita dia tak habis. Dia tak seronok, cerita tak habis kan. Tuan setuju tak cerita tak habis ke tak habis? Habis kan? Ini pun berkaitan dengan maruah. Yes, sebab dengan maruah dia macam ni lah, akhirnya dia jadi berubah. Ya saya. Habis dia kata, kami orang Islam, inilah cara kami untuk menghargai persaudaraan. Tiba-tiba, Mrs. Bush ni kata apa? Kalau kita ambil dalam bahasa asal, dia kata apa? If this is Islam. If this is Islam, I am in. Kalau inilah Islam, dia kata, aku akan masuk ke dalam Islam. Rangkah ceritanya, dia balik London. Sebab dia orang kata, dia ipar kepada bekas Perdana Menteri Britain. Dia balik London, selidik. Rangkah lagi cerita, dia masuk Islam. Dan dia masuk Islam saja. The first thing anak dia tanya, Ibu, are you going to be the same mother? Apakah mak akan jadi mak yang sama? Dia kata no. Mak dah Islam sekarang. Mak akan jadi mak lebih baik daripada sebelum ini. Sebab Islam lebih baik. Yang kedua, macam mana pakaian mak? Kan dulu mak belah sana, belah sini, cari sana, cari sini. Apa dia kata? Mak dah belajar Islam. Boleh hari ini dia kata, mak akan tutup tubuh mak daripada kepala sampai kaki. Allahu Akbar. Ini kesan daripada apa? Akhlak yang merupakan sebahagian daripada maruah yang akan kita bincangkan insya-Allah. Baik. Baik, Ustaz Nabil. Pasal soalan tadi.
sebelum saya sebut tadi pandangan seorang doktor yang cukup menarik. Dia kata apa? Dia cakap pasal image orang Islam seluruh. Dia sebut 3 perkara. Pertama dia kata, dia ambil hadis Nabi ni. Karamul mu'min dinuh wa muru'atuhu aqlu wa hasabuhu akhlaqu. Kata dia, kemuliaan mukmin terletak di mana? Agama. Cara mana kita menghidupkan agama? Itu maruah kita. Sebab kita bernilai bila ada agama. Apa kata agama pada kita? Jadi kalau kita pelihara yang ni, kita memelihara maruah kita sebagai seorang Islam. Jadi kalau dalam bahasa surah, kalau kita ambil dalam bahasa mudah ni saya ambil, kalau kita orang Islam, bila azan, ke mana kita? Itu maruah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ke mana kita? Pasal malam ke sembahyang malam? Ya, ini maruah. Orang kata kita, masjid besar, orang pula sikit. Patut besar masjid, besar orang. Kita harap insya-Allah ini akan berubah. Itu dalam konteks ibadah. Tapi yang kita hebat sebab apa? Sebab bila sampai datang Mekah ramai. Sedangkan di sana menyambut seruan Allah. Di sini seruan azan. Dua-dua tu seruan Allah. Muazzin ni menyampaikan seruan Allah. Sebenarnya tak ada beza. Jadi sepatutnya lepas balik sana, balik sini, kita akan jadi orang yang sama. Tetap di pengunjung tetap kepada rumah Allah. Di sana namanya labbaik Allah. Di sini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita datang atas sebab yang sama. Sebab itu panggilan Allah. Panggilan Allah SWT. Itu yang saya mudah yang pertama. Dan yang paling penting kata beliau, nak tunjukkan maruah kita berislam ni apa dia? Macam mana kita melakukan 3 perkara. Pertama, apa jawapan orang Islam bila diajak kepada Islam? Jomlah kita sembahyang, jomlah kita ajak. Diajak berketaatan, apa respon kita? Quran ajar kita sami'na wa ata'na. Yahudi kata sami'na wa asaina. Kita kata, kita bimbang itu kan salah cakap. Sebab ada kita, jom kita pergi sembahyang. Kau pergilah, kau nak ke syurga dulu, gitu kan. Karena ada jawapan-jawapan yang agak sinis kan. Jadi kalau boleh maknanya nak jaga maruah ni, tolong jawab macam mana Qurannya. Sebab itu maruah kita. Bila tak sama maknanya apa? Tak sama maknanya kita sama. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita dah Islam, tak dapat tidak kita kena pilih Islam. Sebelum surah Al-Ahzab kan. Bila kita Islam, kita akan pilih apa yang Islam kata. Islam kata jaga ni, jaga. Sebab Islam kata. Sebab kita orang Islam. Itu maruah kita. Dan yang ketiga, menjawab daripada hati sampai keluar. Kalau di luar nak, kadang-kadang di luar okey. Hati itu bercakap-cakap kan. Aku ini aku tak tahan ni. Gitu kan. Hati bercakap, luar macam angguk sekali, padahal 3 kali tak setuju. Kita bimbang juga kan. Maknanya ini maruah. Baik, yang kedua, kata dia apa ni Yusuf Al-Ba'i. Yang kedua dia kata muruah kita letak kat mana? Ni. Akal. Akal itu macam mana? Macam disebut oleh salah seorang ulama fikrah Islam, dia kata apa? Wa fikratu ala illah. Wa fikratu ayatillah. Pemikiran kita misalnya pemikiran berdasarkan ayat Allah. Jadi maknanya orang Islam ni maruah besar ni apa? Berfikir cara ayat. Ayat kata apa? Dia fikir macam mana nak buat ayat ni? Apa maksud ayat ni? Dia gitu. Dia tak pula minta ayat ikut dia. Dia ikut ayat. Secara ringkas. Yang ketiga, dia kata kecemerlangan kamu, kehebatan kamu tak dapat akhlak kamu. Ya, itu dia. Jadi maknanya akhlak kita lah akan menentukan maruah kita tinggi atau rendah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Menyimpulkan apa yang kita bincangkan dari sudut maruah kita ataupun yang kita telah pun merasai akan perjuangan dan pengorbanan baginda Nabi SAW, akhirnya terbentuk jiwa nilai Islam pada diri kita, maka perlu dijaga seperti mana pesan Ustaz tadi. Baik Zaira, kata-kata akhir yang ingin kita kongsikan dengan rakan penonton. Baik Ustaz, sebelum kita melabuhkan tirai kita pada malam ini, izinkan saya untuk berkongsi sedikit kesimpulan daripada topik perbincangan kita pada malam ini. Jadi saudara penonton sekalian, untuk menjadi sebuah bangsa yang benar-benar maju dan juga bertamadun, perlunya untuk kita kembali kepada maruah dan juga identiti kita sebagai umat Islam. Dan untuk itu jadikanlah iman Islam dan juga akhlak seperti yang dikehendaki dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah sebagai pakaian kita. Dan di samping itu juga saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada penaja-penaja kita iaitu Bank Rakyat, Rakyat Travel dan juga penaja set kita iaitu Lauria Home Furnishing, dan juga yang menaja pakaian saya pada malam ini iaitu Melinda Lui dan juga semua
penonton yang berada di sini jugalah. Dan untuk itu salam ukhuwah daripada saya Zaira Sri Zakaria kembali kepada Ustaz. Silakan. Terima kasih juga Zaira ya. Kita ucapkan kepada rakan-rakan kita yang menonton, yang tidak melepaskan peluang untuk mengikuti perkembangan terkini Jemaah Haji dan segala input-input ilmiah untuk kita adaptasikan dalam kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi pada Fadilatul Ustaz yang sudi bersama dengan kita pada malam ini, dan terima kasih juga pada penonton kita di studio daripada Qaryah Masjid Al-Iman, Desa Putra Sungai Merap Kajang. Terima kasih ya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah, diberkati dan juga disayangi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan berjumpa lagi pada malam berikutnya insya-Allah. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam Baitullah ini dibawakan khas oleh Bank Rakyat, bank pilihan anda dan Rakyat Travel.